حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir karim. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran lagi di page Kelab Momen Buku Malaysia, page Momen Buku. Dan hari ini kita dalam segmen My Book Time, edisi khas siri kedua. Saya pun tak tahu kenapa dinamakan edisi khas kali ini sebab kita masih cuba untuk memberi nama yang sesuai. Kalau sebelum ni biasanya My Book Time ini lebih dikenali sebagai segmen untuk mengupas buku di Momen Buku. Tapi kita di Momen Buku cuba untuk mewujudkan satu segmen baru juga di bawah payung ataupun flagship My Book Time ini. Tetapi bukan untuk kupas buku, tapi kita untuk membicarakan. Kita ingin berbincang, berdiskusi dan kita ingin melebarkan jaringan bersama komuniti-komuniti buku yang lain
Mudah-mudahan dengan segmen baru ini kita bukan sekadar menggalakkan orang untuk membaca buku, lebih daripada itu untuk kita mengembangkan lagi komuniti buku ini ke arah untuk memarakkan lagi budaya buku di Malaysia. Jadi hari ini insya-Allah bersama dengan By Book Time hari ini dengan tajuknya ialah BookTube, Bookstagram dan BookTalk bersama panel jemputan kita pada hari ini iaitu saudara Tuan Hafiz Latif. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Hafiz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pun tak ada masalah, Tuan Fakrul Razi. Okey je, kita santai je malam ni. Dia dah tiba-tiba keliru, sekejap tuan, sekejap anak saudara. Tak apa. Ada ataupun kalau ramai dalam kalangan kawan-kawan banyak panggil saya Bumpis sahaja. Kan pun boleh. Okey. Kita tengoklah apa yang keluar Bang Pis, Tuan Hafiz, saudara Hafiz. Boleh, tak ada masalah. Kan? Kita layan je. Malam ni kita sembang santai insya-Allah. Jadi kepada para viewers yang sudah ada, boleh tolong komen dari mana kalian sedang view benda ni, apa ni live kali ini. Kita sudah ada beberapa viewers yang sedang live sekarang. Boleh Baiduri M. Rosli. Ini komuniti Malaysia BookTube ni. BookTube Malaysia. Betul. Kita ada lagi daripada Macang, Kelantan. Okey, clear daripada Macang, Kelantan. Ni Nurul Huda Yusof. Ini kronik-kronik kita juga ni insya-Allah. Kita ada Tuan Muhaimin Wahab. Ini salah seorang panel By Book Time kita sebelum ni. Terima kasih Tuan Muhaimin sudi bersama kita pada malam ni insya-Allah. Kita ada daripada Miri Sarawak pada malam ni. Saudara Harold. Mungkin daripada komuniti Malaysia BookTube juga. Okey, terima kasih kerana menonton pada malam ini. InsyaAllah malam ni kita akan sembang tentang BookTube, Bookstagram dan BookTalk iaitu dan juga tentang evolusi komuniti buku. Untuk maklumat semua, panel kita malam ini iaitu Tuan Hafiz Latif adalah seorang penggiat industri kandungan dan juga aktivis buku yang saya kira memang dah lamalah bergiat dalam industri buku ni. Kalau nak bandingkan kita di Momo Buku ni, kita ni memang adik-adik sangatlah. Untuk maklumat Tuan Hafiz, kita baru setahun lebih, tahun lepas baru kita mula Tuan Hafiz. Jadi memang sama tu. Banyak benda lagi. Sama. Okey. Tuan Hafiz juga adalah pengasas kepada Legacy Oak Heart, pengasas Kuras Buku, pemilik kafe buku Oak Heart, pengasas Rimau Rights Literary Agency dan juga pengasas kepada Persatuan BookTube Malaysia. Ini memang semua benda diasaskan ni. Kalau ada lagi, lepas ni mungkin ada lagi ni dia akan buat. Saya pun tak tahu kita katanya. Macam banyak sangat sebut tu. Tak payah sebut banyak-banyak lah Tuan. Kita akan minta Tuan Hafiz bagi tahu apa benda banyak-banyak yang dia dah buat ni. Allahuakbar. InsyaAllah. Okey, sebelum Tuan Hafiz mulakan, kita minta dulu minta share siapa-siapa yang dah online sekarang ni, tolong share dulu. Tuan Hafiz juga memang sering terlibat dan diundanglah menjadi host, moderator di TV, Astro Owan ni, Bernama, terlibat dengan aktiviti luar negara macam-macam lah insyaAllah. Tuan Hafiz juga aktif di YouTube. Boleh cari YouTube sekarang, siapa yang tengah online pakai laptop, open new tab, open YouTube, cari Hafiz Latif, subscribe sekarang. Allahuakbar. Terima kasih. Tiba-tiba. InsyaAllah. Tolong promosi insyaAllah. Okey, kita tak nak buang masa. Kita mulakan dengan soalan pertama. Soalan pertama untuk Tuan Hafiz pada malam ni sebagai buka bicara. Saya nak minta Tuan Hafiz untuk perkenalkan dulu secara ringkas. Mungkin boleh bagi tahu dulu juga tentang diri Tuan Hafiz secara peribadi. Kemudian mungkin boleh cerita sedikit institusi ataupun organisasi yang Tuan asaskan ni. Legacy Oak Heart, Kuras Buku, Kafe Buku dan Rimau Rights Literary Agency untuk perkenalkan kepada viewer semua. Silakan Tuan Hafiz. Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Fakrul Razi atas kesudian Kelab Momen Buku Malaysia kerana menjemput kami di Persatuan BookTube Malaysia untuk sama-sama berkongsi sedikit mungkin tentang BookTube dan saya fikir di
sepanjang sesi ini nanti mungkin saya takkan banyak sentuh tentang Bookstagram dan BookTalk kerana pada awalnya saya juga mewakili Persatuan BookTube Malaysia sendiri, tetapi insyaAllah dengan sedikit mungkin informasi yang saya ada, saya kongsikan sedikit tentang Bookstagram dan juga BookTalk sepanjang kita punya sesi ini nanti. Baik, saya tak fikir saya perlu mengulas dengan lebih banyak tentang setiap organisasi ataupun setiap usaha ataupun setiap syarikat yang saya usahakan bersama dengan rakan-rakan yang lain, kerana pastinya itu akan mengambil masa yang lebih lama kan. Saya fikir ini kita nak fokus kepada perbincangan yang lebih terpinci tentang topik ini pada malam inilah. Tetapi secara ringkas ya tuan-tuan dan puan, kalau di Legacy Orhad, kami adalah syarikat penerbitan buku yang mana memfokuskan kepada kritik sosial dan juga sastra kontemporari, yang mana kita ada menerbitkan buku dan juga zin. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah mendengar zin, ada setengahnya menyebut sebagai zain. Cuma seperti biasa saya maklumkan dalam bengkel-bengkel dan kuliah yang selalu saya serta, jangan kita sebut zina sudah. Jadi design ataupun zin silakan, jangan sebut zina. Jadi di Legacy kita menerbitkan buku dan zin, sama ada puisi, cerpen, novel dan sebagainya untuk terbitan kita. Dan tadi tuan ada sebutkan tentang kuras buku. Kuras buku kita menyediakan khidmat perundingan penerbitan dan percetakan. Jadi contohnya macam sekarang ni terlalu ramai orang yang suka surat terbit tuan ataupun self-publish. Kalau bahasa orang kampung saya, self-publish tuan. Jadi kalau self-publish ni ataupun surat terbit ni, jadi mereka perlukan khidmat dari A sampai Z. Jadi kita akan uruskan dari segi suntingan, cetakan, bantu dari segi layout buku, cover dan sebagainya. Juga termasuk sampailah ke tahap mencetak juga. Okey, berkenaan dengan Remote Rights Literary Agency tadi tuan, saya dengan rakan kongsi, kita banyak terlibat juga dengan beberapa acara perdagangan hak cipta di luar negara, Turki misalnya, ataupun di Singapura, Indonesia dan sebagainya. Jadi kita mengetengahkan penerbit-penerbit dari Malaysia untuk dibawa ke depan, untuk kita ketengahkan karya-karya tempatan supaya ada peluang dapat diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain berdasarkan kepada, jika ada contohlah kalau tuan daripada Turki, tuan berminat untuk membeli buku hak cipta karya daripada Legacy Orhad, jadi tuan beli hak cipta tersebut dan tuan terjemahkannya dalam bahasa Turki, maka alhamdulillah kita dapat ketengahkan karya kita ke peringkat antarabangsa insya-Allah. Jadi itu di bawah Remote Rights Literary Agency. Manakala mungkin ada dalam kalangan audiens kita pada malam ini juga yang mungkin pernah berkesempatan ke kafe buku Orhad ataupun lebih dikenali sebagai Kabo tuan. Jadi kalau dulu-dulu kita memang sentiasa menggelarkannya sebagai Kabo kan. Kafe buku Orhad alhamdulillah kita masih lagi bertahan beroperasi, cuma seperti yang saya maklumkan beberapa minggu sebelum ini, kita akan menamatkan operasinya pada hujung bulan 7 ini. Jadi kita secara fizikalnya Kabo takkan ada dalam bentuk fizikal lagi sehinggalah hujung bulan 7 ini, tetapi Kabo akan beroperasi dalam bentuk digital dengan menganjurkan acara-acara seperti mana yang tuan-tuan dan puan pernah hadir ketika satu waktu dahulu di kafe buku Orhad ataupun Kabo sendiri. Sebab tuan Fakrul Razi, kita di Kabo sebelum ni kita ada banyak buat acara-acara bengkel-bengkel dan sebagainya. Jadi acara-acara ini sebelum ini dalam bentuk fizikal dan atas faktor pandemik dan sebagainya, jadi kita tukar kepada Kabo digital. Saya baru sebut Kabo digital, tiba-tiba ada komen daripada Puan Husna Adnan kata Kabo digital. Mantap ni macam faham je saya nak cakap apa. Tapi itulah dia tuan. Sedikit je lah kan. Kalau di BookTube Malaysia, tadi tuan maklumkan yang momen buku baru setahun lebih, sebenarnya sama tuan. Kita punya usia tu tak jauh beza. Komuniti BookTube Malaysia ditubuhkan pada Ogos tahun lalu sebenarnya. Saya dengan Aman Wan pada waktu itu, kita menubuhkan komuniti BookTube Malaysia. Dan pada Januari tahun ini, alhamdulillah setelah melihatkan beberapa perancangan yang kami mahu adakan ke depan, jadi kita merasakan bahawa kita harus lebih serius dan kita mewujudkan ataupun kita mendaftarkannya sebagai persatuan. Maka jadilah Persatuan BookTube Malaysia yang secara rasminya ditubuhkan pada Januari tahun ini. Jadi sebenarnya kalau ikutkan tuan, persatuan baru 6 bulan. Kelab komuniti ni tadi baru lebih kurang dalam tak sampai setahun pun lagi. Jadi usianya lebih kurang je tuan. Tak ada adik-adik je, tak ada abang kakak kat sini. Okey, itu sebut sikit. Wah. Saya agak speechless bila dengar background. Okey, saya minta Tuan Hafiz untuk perkenalkan semua institusi tu ataupun organisasi tu, sebab kalau di kalangan komuniti ataupun circle momen buku ni, saya yakin tak semua yang
kenal ataupun sudah biasa dengan Tuan Hafiz berbanding dengan daripada circle Tuan Hafiz lah. Jadi kita dah bagi tahu yang tokoh yang kita, panel yang kita bawa malam ni memang orang yang tepatlah untuk kita sembang pasal buku. Orang memang semua tak adalah, insyaAllah. InsyaAllah. Kongsi setakat mana yang tahu tuan. Kita up sikit panel kita. Pokoklah lepas ni boleh terbit buku kan. Allah. InsyaAllah. Okey, tadi ada sebut sikit tentang tuan dah bagi tahu secara ringkas penubuhan satuan BookTube Malaysia. BookTube Malaysia walaupun berusia, saya kira kalau usianya masih baru, tapi saya rasa dia sudah pencapaian dia tu sudah mencapai satu tahap yang sangat laju lah pada saya, sebab likers dah ramai, BookTube semakin ramai, tapi mungkin ada lagi yang masih belum tahu. Mungkin tuan boleh perkenalkan secara dulu siapakah BookTube Malaysia ni? Baik, okey. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, saya dengan Aman Wan pada waktu itu kita masing-masing terkurung di rumah dan sebagainya kan. Jadi kita memikirkan apa lagi usaha yang kita boleh galakkan dan kita lakukan untuk lebih merancakkan so-called industri perbukuan yang kita ada sekarang ni. Jadi disebabkan itu kita beranggapan bahawa saya dan waktu itu dengan Aman Wan, kita kata okey, jom kita buat komuniti BookTube Malaysia. Buat pengetahuan Tuan Fakrul Razi dan juga audiens yang sedang menonton pada malam ni, sebenarnya secara komuniti betul kita baru bermula pada Ogos tahun lalu. Tetapi ada beberapa booktuber sebenarnya tuan yang memang dah lama menyediakan ataupun membuat konten-konten mereka di saluran YouTube masing-masing. In fact sebenarnya kalau kita nak sentuh sikit tentang Bookstagram dan BookTok juga, sejak wujudnya platform-platform ini sendiri, iaitu Instagram dan juga TikTok, ada dah komuniti-komuniti ataupun ada dah orang-orang yang menyediakan kandungan berkenaan dengan Bookstagram dan juga berkenaan dengan BookTok ini di platform masing-masing. Jadi di YouTube juga sebenarnya, kalau saya boleh singkap sikit Tuan Fakrul Razi, ya silakan. Kalau di YouTube original, dia punya channel ataupun dia punya salah satu program berkenaan dengan BookTube mula diperkenalkan pada tahun 2019. Itu kalau di YouTube original punya saluran YouTube lah, yang mana mereka betul-betul fokus kepada BookTube. Tetapi kalau kita tarik sikit ke belakang, BookTube ni sebenarnya dah lama. Aman Wan sendiri pun dah hampir 10 tahun. Kita ada Husna Ritz pada waktu itu lebih kurang dalam 4-5 tahun dah bergerak aktif. Tetapi semuanya masih lagi dalam sendiri-sendirilah tuan. Senang ceritanya mereka masing-masing di platform masing-masing. Tapi bila lama-lama, itu yang saya katakan tadi, saya mungkin mengikuti mereka secara senyap lah. Mengikuti mereka secara senyap di YouTube masing-masing, dan pada akhirnya pada tahun lalu ketika kita semua terperangkap tak boleh nak pergi ke mana-mana, tak boleh nak kembara, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat macam-macam, jadi saya ni jenis tak boleh duduk diam tuan. Jadi bila saya tak boleh nak duduk diam tu, saya cuba nak cari apa lagi yang saya boleh buat kan. Dan pada akhirnya saya berbincang dengan Husna Rosli dan juga Aman Wan, mari kita tubuhkan komuniti BookTube Malaysia ini supaya kita boleh cari lagi, kita scouting. Jadi pada awalnya dulu, di peringkat awal sebulan pertama komuniti BookTube Malaysia ditubuhkan tuan, kita baru ada sekitar bawah dalam 10 orang. Bawah 10 orang. Tetapi kita gerakkan lagi, kita maklumkan kepada mereka, tolong scouting lagi, tolong cari lagi rakan-rakan booktuber yang ada di luar sana yang mungkin sebenarnya berminat nak membuat kandungan-kandungan dalam bentuk video ini, tetapi mungkin tak ada kumpulan sokongan, orang kata tak ada support system, ataupun mungkin juga dalam masa sama mereka tak ada pendedahan untuk hal-hal berkaitan dengan perbukuan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah daripada situ tuan, macam yang tuan sebutkan tadi tu, dalam tempoh tak sampai setahun ni kita berkembang, dan sehingga saat ini kita sudah ada 63 orang booktuber yang ada dalam komuniti kita buat masa ini. 63 orang. So dalam tempoh setahun lah, tak sampai setahun ni, kita buat scouting, kita galakkan lagi, kita cari lagi, dan alhamdulillah adalah dalam lebih kurang 63 orang. Dan mereka ni tuan, bukan hanya booktuber. Sebenarnya ada dalam kalangan booktuber ini juga sebenarnya juga adalah seorang bookstagrammer, sebenarnya juga adalah seorang booktokers. Sebab nak tak nak tuan, platformnya ada, tinggal lagi mahu digunakan. Dan tetapi dalam masa yang sama tuan, saya yakin dan pasti walaupun dia seorang booktuber ke, walaupun dia seorang bookstagrammer ke, walaupun dia seorang booktoker sekalipun, itu semua adalah medium ataupun itu semua adalah platform semata-mata. Hakikat yang paling utama,
matlamat yang paling utama yang harus dicapai oleh setiap seorang individu ini, sama ada dia seorang booktuber ataupun bookstagrammer ataupun booktalker, adalah dia mahu berkongsi tentang dunia bacaannya. Dia mahu berkongsi tentang apa sahaja yang berkaitan dengan industri perbukuan yang dia faham, yang dia tahu. Bahan bacaan, apa lagi, dia punya refleksi diri daripada bahan bacaan dia. Semua-semua itu digaulkan dalam setiap platform ini, dan itulah yang menjadikan mereka sangat aktif di setiap platform tersebut. Itu yang saya nak tekankan di peringkat awal ni lah tuan. Maknanya tak kisahlah dia tu booktuber ke, bookstagrammer ke, booktalker ke, saya yakin dan pasti setiap seorang daripada mereka ini dia punya objektif utama dia ataupun matlamat utama dia adalah untuk menggalakkan orang membaca, untuk berkongsi bahan bacaan, untuk memberi manfaat kepada halayak yang menonton. Itu yang saya yakin dan pastilah, insyaAllah tuan. Okey, terima kasih. Okey, sudah 63 orang booktuber yang bernaung di bawah Persatuan Booktube Malaysia. Alhamdulillah. Kalau saya nak tanya, macam mana lagi kalau ada lagi orang nak masuk? Ada cara tersendiri, ada kena isi borang ke, kena daftar ke, macam mana bayar yuran ke, macam mana tu tuan? Betul lah tu. Bila kata ada persatuan ni tuan, kalau tak ada yuran tu macam pelik sikit kan. Tapi insyaAllah memang ada. Alhamdulillah kita dah wujudkan laman web kita. So tuan-tuan dan puan boleh pergi ke laman sesawang www.booktubemy.com dan anda boleh lihat ada di salah satu tab di situ kita ada letak soalan lazim. Jadi di bahagian soalan lazim tu tuan-tuan dan puan boleh lihat apa terma dan syarat untuk menjadi ahli komuniti, dan pada akhirnya di situ ada juga disediakan borang Google Form. Jadi tuan-tuan dan puan boleh isi dan kami di peringkat jawatankuasa akan membuat penilaian. Sebab kita adalah terma dan syarat dia tuan, sikit lah, tak banyak lah. Dia terma dan syarat ringkas saja supaya kita nak memastikan bahawa orang yang menyertai komuniti ataupun menyertai persatuan ini bukan hanya semata-mata nak join because of dia nak join satu-satu komuniti, tapi memang dia ada sesuatu yang kita nak usaha samakan dengan dia sekali. Itu yang saya buat tapisan awal lah kat situ. Okey. Dah ada orang letakkan di komen New Belka. Oh ya betul. Betul. Terima kasih New. Mungkin geng booktuber juga ni. Ni salah seorang jawatankuasa saya. Dalam jawatankuasa kami dalam Booktube Malaysia. So New Belka. Ramai peminat Tuan Hafiz kat sini. Boleh terus melawat booktube.my.com ataupun kalau yang tengah on pakai laptop ke apa, boleh terus search di open new tab, buka Facebook, cari Booktube Malaysia, boleh terus like. Dan boleh tengok, saya pun dah tengok agak ramai lah apa ni, Tuan bagi tahu 63 orang sebenarnya. Saya tengok yang aktif ada beberapa yang saya rasa mungkin setiap minggu tu memang pasti keluar lah daripada yang mereka keluarkan video-video di YouTube. Okey, sebut tentang semua benda ni lah, Booktube, Bookstagram dan Booktalk ni. Tadi Tuan bagi tahu yang kebetulan dengan mungkin blessing in disguise lah, musim pandemik ni membolehkan kita berprogram macam ni, boleh buat persatuan dan sebagainya. Cuma dari sudut impak, okey, pertama kita sebut tentang potensi dulu. Booktuber, Bookstagrammer dan Booktalker di Malaysia ni dengan buat benda ni selain daripada kepuasan diri dapat share tentang buku, ada tak potensi lain, maksudnya macam boleh jana pendapatan ke ataupun macam mana? Baik, okey. Pertamanya saya tak nafikan di peringkat awal untuk kita membina platform kita sendirilah ataupun kita membina kita punya kandungan sendiri tuan sama ada di Booktube ataupun di Bookstagram ataupun di Booktalk sendiri, pastinya di peringkat awal kerja-kerja keras tu harus dilakukan dahulu kan. Bermakna penyediaan kandungan kita, penjenamaan kita sendiri, dan bagaimana kita menampilkan diri kita di halayak yang kita dah tetapkan. Kalau anda memilih YouTube sebagai salurannya, halayaknya bagaimana? Kalau anda memilih Instagram, halayaknya bagaimana? Kalau anda memilih TikTok, halayaknya bagaimana? Jadi kerja keras tu di peringkat awal pastinya ada. Dan ini bukan, saya selalu sebut ini bukan game jangka masa pendek tuan. Jadi kalau
kalau betul nak game jangka masa pendek boleh, tak ada masalah. Kita buatlah hal-hal yang tak tentu hala sikit, lepas tu kita tular, insyaAllah boleh cubalah dapatkan hasilnya daripada situ kan. Tetapi yang selalu saya sering tekankan dalam komuniti kami sendiri di BookTube sendiri misalnya, kita fokuskan kepada kualiti kandungan yang kita mahu tampilkan dahulu. Dan daripada situ insyaAllah sekarang ini sebenarnya berdasarkan pemerhatian saya sendiri tuan, setelah hampir setahun lebih ni mula menampakkan hasil-hasilnya. Yang mana kalau tuan tengok ada dalam kalangan booktuber ini ataupun ada dalam kalangan bookstagrammer dan juga booktalker sebenarnya yang sudah mula mendapat kerja-kerja review berbayar. Ada yang mendapat sponsor buku percuma di sana sini, naskah ikhlas daripada penerbit, daripada pengedar-pengedar buku. Yang paid review pun memang sangat ramai juga. Kalau dari segi nak monetization di saluran YouTube misalnya, definitely kita ada kuota tertentu. So yang itu di peringkat awal ni saya berani cakap dahulu yang tak ramai dalam kalangan YouTubers, maafkan saya bukan YouTubers, tak ramai dalam kalangan booktuber yang ada yang saya sebutkan tadi 63 orang tadi tu, tak ramai yang masih lagi ataupun yang sudah pun boleh buat duit dengan YouTube. Maksudnya di peringkat YouTube sendiri untuk bayar mereka tu belum ada yang capai kuotanya lagi lah. Ada 2-3 orang tapi tak ramai. Cuma dalam bentuk lain yang menjana pendapatannya tuan adalah melalui paid review tadi. Ada yang penerbit-penerbit yang dah mula berhubung dengan mereka untuk hantar naskah ikhlas. Ada yang boleh bayaran juga. Kalau katalah certain, saya ambil salah satu contoh, kalau dia buat satu video misalnya dan dia buat review tentang buku tersebut dan dia akan dapat bayaran sekian-sekian ringgit lah. Jadi itu adalah hal yang dia boleh buat melalui pendapatan yang berdasarkan kepada BookTube ataupun Bookstagram ataupun BookTalk. Saya juga terlibat dengan beberapa kali kerjasama menjadi juri program resensi buku tuan. Jadi bila program resensi buku melalui video yang adalah beberapa penganjurnya, saya tak bolehlah nak sebutkan penganjurnya siapa kan, kang tahulah saya juri untuk penganjur tersebut kan. Jadi berdasarkan itu juga nampak tak dia punya orang kata kesan ataupun impaknya daripada dah ada persatuan booktuber, jadi okey, maknanya boleh mungkin panggil juri untuk jadi juri untuk pertandingan sekian-sekian. Jadi daripada situ pun ada pendapatan yang dapatlah menjadi juri dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan tuan juga, alhamdulillah hari itu sepanjang tahun April tahun lalu sehingga tahun ini, sehingga April tahun ini kita ada Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ataupun Kuala Lumpur World Book Capital. So di bawah World Book Capital, kita dapat sedikit pendanaan, alhamdulillah kita dapat sedikit pendanaan untuk menjalankan aktiviti. Jadi kita menjalankan aktiviti sepanjang setahun itu, menyokong ataupun menyemarakkan usaha di bawah Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Maka Persatuan Booktuber Malaysia juga mendapat sedikit pendanaan dan dapatlah disalurkan kembali pendanaan tersebut kepada setiap ahli yang turut serta dalam setiap program yang diusahakan. Jadi itu antara peluang-peluang yang saya nampak. Sebenarnya potensi dia lebih besar, saya yakin lebih besar. Cuma buat masa ini kita harus ada satu struktur, kita harus ada satu sistem yang lebih jelas, dan kerana itu sebenarnya tuan, kita juga mewujudkan persatuan ini atas faktor itu. Kerana nanti misalnya kalau ada sekian-sekian orang approach secara personal kepada booktuber ini misalnya, ataupun kepada bookstagrammer ini misalnya, ataupun kepada booktalker ini misalnya, dan mungkin ada cubaan-cubaan untuk saya bukan nak berfikir negatif di sini, tapi mungkin ada cubaan-cubaan yang mengambil kesempatan di sana sini misalnya. Jadi setiap individu ini mereka ada tempat untuk mereka merujuk, mereka ada tempat untuk mereka maklumkan, okey, kita ada A ni approach kita, jadi betul tak kalau saya nak saya nak charge bayaran dia macam ni contohnya. Jadi kita melihat situasi itu membuatkan kita menjadi lebih bersistematik untuk kita harapkan supaya ini boleh menjadi payung kepada mereka sebelum mereka jadi orang yang boleh dapat paid review dan sebagainya lah tuan. Itu secara ringkas. Ringkas tak ringkas ke? Rasa macam panjang. Dia dah komprehensif, bukan panjang, dia komprehensif. Okey, kalau saya tanya antara BookTube, Bookstagram dan BookTalk ni, macam mana dari sudut pasaran diorang? Maksudnya ke orang lain-lain ke yang tengok, ke orang sama je yang tengok antara ketiga-tiga ni? Lepas tu mana lagi ramai yang dapat sambutan dari sudut audience?
mana lagi ramai dapat sambutan tu saya tak ada data jelas untuk bagi tahu dari segi berapa views dan sebagainya lah tuan. Jadi saya minta maaf untuk hal yang itu dahulu. Tetapi saya yakin setiap platform ada dia punya pengikutnya sendiri. Setiap platform ada ruang sendiri untuk mewujudkan engagement antara audience dan juga content creator itu sendiri. Jadi kalau lihat dari segi pemasaran mungkin di peringkat awal, kalau di peringkat awal misalnya mungkin sesama rakan booktuber ataupun sesama rakan bookstagrammer atau sesama rakan booktalker yang akan saling memberi komen, meninggalkan jejak tuan kan. Mungkin aku tinggal jejak kat kau, kau tinggal jejak kat aku balik. Mungkin itu di peringkat awal kan. Sebab kita seperti awal saya sebutkan tadi, dia adalah sistem sokongan, kumpulan sokongan kan. Jadi kita nak menyokong sesama sendiri, kita mungkin buat dengan cara begitu. Tapi lama-kelamaan saya lihat sudah mula ada jejak-jejak yang ditinggalkan yang memberi impak ataupun yang memberi kesan kepada audiens yang baru. Itu sebenarnya bergantung kembali seperti yang saya sebutkan tadi, bergantung kembali kepada bagaimana mereka menyediakan kandungannya. Kadang-kadang kalau kita masih lagi selesa dengan kandungan yang sedia ada, kita akan dapat dalam crowd ataupun dalam circle yang tuan sebutkan tadi tu, dalam circle ataupun dalam bulatan ataupun dalam crowd yang sedia ada. Tetapi jika kita cuba lagi mendapatkan ataupun memberikan lagi kandungan-kandungan yang lebih segar, yang lebih baru, yang lebih memberikan impak yang lebih positif misalnya kepada halayak, mungkin kita akan dapat mencapai halayak-halayak yang baru juga. Dan sebenarnya bersilang tuan. Saya sendiri kalau ikut pengalaman saya sendiri tuan, kalau saya cuba buat konten di YouTube, lepas tu saya buat konten di Instagram, dan saya gunakanlah tanda pagar BookTube, Bookstagram dan BookTalk ni, dan saya juga buat konten di TikTok. Yang menariknya, ada rakan yang saya tak pernah kenal di Instagram dan juga di YouTube, saya jumpa di TikTok dan mereka follow di TikTok, dan pada akhirnya mereka menjadi rakan di Instagram, mereka menjadi rakan di YouTube juga, mereka meninggalkan komen. Jadi dia kadang-kadang dia cross platform begitu, boleh menjaminkan kita ada ruang baru untuk berkenal dengan lebih ramai orang. Jadi sebab kadang-kadang kan, macam saya kata tadi lah, masing-masing ada mereka selesa dengan platform yang mereka mahukan. Kalau tuan selesa di Facebook, silakan. Saya mungkin selesa di Twitter. Sekarang ni ramai juga yang pergi ke Twitter Space misalnya. Jadi kalau kita ni macam selesa di Facebook, ya silakan, tak ada masalah. Setiap platform akan ada dia punya crowd dia tersendiri. Cuma macam mana kita nak pecahkan crowd? Bukan nak pecahkan crowd, maksud saya nak pecahkan setiap kelompok ini untuk dia ditarik masuk menjadi kelompok yang kita sendiri punya. Itulah yang paling utama yang saya fikirkan. Ya. Terima kasih banyak Tuan Hafiz. Saya rasa saya tertarik dengan Tuan Hafiz bagi tahu cross platform. Kalau tak silap saya first jumpa encounter dengan Tuan Hafiz ni masa Twitter Space. Lupa dah. Twitter Space mana? Jejak Tarbiyah punya ke? The Bibliopress punya ke? saya adalah join beberapa. Iman Daniel, okey. Iman Daniel juga salah seorang dalam booktuber. Jadi dia dah berkembang lah, maksudnya komunitas dia macam satu snowball lah, daripada satu platform ke satu platform, dia makin berkembang. Okey, saya ada beberapa soalan lain, tapi kalau ada kalangan viewers ni nak tanya tentang BookTube, Bookstagram, BookTalk ataupun BookTubers, Bookstagrammer dan BookTalker ni, boleh tinggalkan soalan, nanti saya akan ajukan kepada Tuan Hafiz. Okey, saya akan masuk ke segmen kedua. Untuk makluman penonton, kita buat di My Book Time Momen Buku ni, selain daripada kita nak explore tentang komuniti buku, kita berasar untuk berbincang tentang ekosistem ataupun budaya buku di Malaysia, dan juga tentang komuniti itu sendiri. Apa lagi yang kita boleh buat? Jadi sebelum saya masuk ke soalan-soalan seterusnya ni, saya rasa saya kena minta Tuan Hafiz untuk terangkan dulu, sebab Tuan Hafiz antara orang yang agak lama lah dalam industri buku, yang terlibat dengan penerbitan dan sebagainya. Saya nak minta Tuan Hafiz untuk terangkan apakah lagi institusi-institusi yang ada di Malaysia ni yang membentuk ekosistem buku di negara kita ni. Sebab peminat buku ni kena tahu yang diorang ni bukan sekadar perlu tahu baca buku, tapi kena tahu di sebalik buku tu ada lagi satu ekosistem yang kita kena tahu. Okey, silakan Tuan Hafiz.
Dia macam soalan tuan malam ni. Ekosistem Uh, Okey, di peringkat ni lah, di peringkat kalau boleh saya katakan di peringkat industri lah tuan. Kalau di peringkat industri pastinya kita ada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM, yang mana itu adalah penganjur utama bertahun-tahunnya. Kalau anda semua pencinta buku, anda pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, itulah penganjur utamanya untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ataupun PBKL, ataupun ada orang panggil sebagai KLIBF di PWTC, yang mana tahun ni dan tahun lepas kita masih lagi belum berkesempatan untuk untuk mengikuti PBKL dalam secara fizikal. Tapi kita ada PBKL secara dalam talian yang kita bekerjasama dengan Shopee pada waktu itu. Okey. Jadi kalau di Malaysia setakat ini, setakat yang saya tahu tuan, saya jika tuan-tuan dan puan yang mana menonton secara langsung ni, jika ada maklumat tambahan silakan, tak ada masalah. Boleh tinggalkan di ruang komen juga. Yang pertama sekali, kita ada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia yang mana memang menjadi pengajar utama Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur sebelum ini, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita ada beberapa persatuan yang memang bergerak aktif menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, juga dan masa sama menganjurkan pelbagai aktiviti melibatkan dunia perbukuan. Yang pastinya pertama sekali, kalau untuk penerbit, kita ada kalau penerbit buku, kita ada Persatuan Penerbit Buku Malaysia ataupun MAWOPA. Dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai MAWOPA lah, ramai orang lebih kenal sebagai MAWOPA. So di MAWOPA kita ada lebih kurang dalam 200 ahli ataupun 200 penerbit yang menjadi ahli di MAWOPA. Itu mungkin lebih lanjut tuan mungkin boleh jemput nantilah presidennya Tuan Arif Hakim Sani untuk berbicara tentang MAWOPA dengan lebih lanjut. Kita ada Persatuan Pengedar Buku, kita ada Persatuan Kontraktor Buku Malaysia, di mana kalau Persatuan Pengedar Buku ni mereka akan mengedarkan buku lah ke kedai-kedai buku dan sebagainya, persatuan perpustakaan dan sebagainya. Kalau kita ada kontraktor buku, Persatuan Kontraktor buku juga buat benda yang sama lebih kurang. Kita ada Allah Akbar, Persatuan Pengimport dan Pengeksport Buku. Jadi ini juga ada persatuan-persatuan yang menaungi untuk setiap organisasi yang terlibat dalam memastikan ekosistem perbukuan itu inilah orang kata berpusing dengan betul lah tuan. Kita ada penulis, kita ada penerbit, kita ada pengedar, kita ada penjual buku dan sebagainya, dan kita ada pembaca. Jadi kedai-kedai buku, persatuan kedai buku pun ada juga. Itu kalau di peringkat persatuan. Kalau di peringkat persatuan penulis misalnya, tuan-tuan dan puan mungkin pernah dengar Persatuan Penulis Nasional Malaysia ataupun PENA, ataupun GAPENA misalnya, ataupun di peringkat negeri, tuan-tuan dan puan mungkin pernah dengar Persatuan Penulis Negeri Sembilan, PEN. Apa lagi Persatuan Penulis Darul Iman di Terengganu. Saya tak ingat nama persatuan tapi maksudnya ada persatuan penulis juga di peringkat negeri pun ada dekat situ. Jadi di peringkat lain juga, organisasi lain, misalnya kita ada ni Kelab Momen Buku Malaysia, alhamdulillah. Ada Persatuan Bukti Malaysia, kita ada Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Okey tuan, MyMove ni buat pengetahuan tuan-tuan dan puan yang ada dalam audiens pada malam ini, di bawah MyMove saya adalah timbalan presiden untuk Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Jadi di MyMove ini juga kita banyak aktiviti yang kita buat untuk menggalakkan ataupun merancakkan hal-hal berkaitan dengan penulisan dan juga perbukuan lah. Antara contohnya, kalau sepanjang tempoh KLWBC tahun lalu sehingga tahun ini, kita menganjurkan My Book Festival. Di bawah My Book Festival, dan juga yang paling utama yang kita buat 2-3 tahun kebelakangan ni, kita buat sekolah penulisan Ramadan di bawah sekolah besar Ramadan. Itu kita buat juga. Apa lagi tuan? Agensi-agensi. Saya fikir banyak sebenarnya. Kalau di Facebook sendiri, saya dalam grup ada banyak tuan. Kalau saya tengok di Facebook tu, saya join KL Back lah, Kelab Beluncas lah, apa lagi, banyak lah tuan, yang pastinya banyak. Cuma lagi sama ada kita nak bergiat aktif ataupun kita nak ambil tahu atau tidak sahaja. Jadi itu yang paling utama. Pada saya, tak semestinya kita perlu bergiat aktif di semua platform, pada saya lah. Tetapi kalau anda boleh ambil tahu, setidak-tidaknya di setiap platform ini ada setiap ilmu yang anda boleh ambil, anda boleh manfaatkan. Jadi sebab itu saya suka pergi ke setiap grup ini dan sebagainya. Oh,
di sini ada perbincangannya tentang buku-buku begini, di sini ada perbincangan tentang buku-buku begini. Jadi saya ambil tahu setidak-tidaknya untuk perbincangan-perbincangan begitulah tuan. Itu sedikit sebanyak kot yang mungkin saya boleh kongsi tentang ekosistem yang ada kan. Dia bukan sedikit tu tuan, dia sebanyak baru kau tahu banyak lagi orang-orang yang terlibat dalam industri buku yang itu setakat yang ingat ni. Oh tapi ya tuan, saya lupa nak cakap, itu kalau mungkin dari sudut buku fizikal, kita ada komuniti yang melibatkan dalam bentuk digital. Contoh kalau mungkin tuan-tuan dan puan biasa mendengar podcast ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai audio siar. So audio siar ataupun podcast ini kita ada Malaysian Podcast Community. So dalam podcast punya komuniti juga ada yang memang fokus kepada podcast ataupun audio siar berbahasa Melayu dan juga menceritakan konten tentang buku ada juga. Salah satunya Silang Kata Podcast yang saya buat sendiri bersama dengan partner saya, rakan kongsi saya. Jadi kita ada komuniti yang melibatkan audiobook, buku audio, kita ada melibatkan audio siar juga tuan. Jadi ia tidak lagi hanya tertumpu kepada komuniti-komuniti ataupun kelompok-kelompok buku fizikal semata-mata, tapi ada juga dalam bentuk audio, ada juga dalam bentuk digital. Okey. Terima kasih Tuan Hafiz. Ada orang komen ni dari Aimi Nadia Osman. Saya baru tahu pasal ni semua. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Aimi. Mudah-mudahan dengan perkenalan malam ni kita akan lebih berinteraksi selepas daripada ni lah. Tuan, ada kesempatan tak untuk 1 minit saya tambah sikit je tentang ketiga-tiga platform ini supaya menjelaskan, sebab saya terlupa tadi. Okey, di BookTube tuan-tuan dan puan, platform utama pastilah YouTube dan dia punya kandungan ataupun konten yang tuan-tuan perlu sediakan adalah dalam bentuk video. Jadi visual dan audionya haruslah jelaslah supaya dia memberi orang kata apa, keselesaan kepada penonton. Manakala di Bookstagram, platformnya adalah Instagram dan memang lebih ramai orang Bookstagrammer di luar sana, mereka fokus untuk gambar-gambar yang memang sangat cantik, yang Instagramable istilahnya, yang kalau flat lay dia tu masya-Allah kan, saya rasa geram je. Buku tu bukan macam nak baca lah, rasa macam nak makan pun kadang ada. Jadi silap-silap buku tu tak sakit tu kan. Dia letak macam-macam tepi. Mana dia orang dapat benda dalam tu. Itu semua Shopee, Lazada dia tu kan, boleh cari nanti kan. Dia punya prop dia tu. Tapi point dia adalah Instagram memang menggunakan konsep gambar di Instagram untuk jadikan dia sebagai Bookstagrammer. Manakala BookTok juga konsepnya dalam bentuk video di TikTok lah. Itu saja nak menunjukkan perbezaan platform dan juga perbezaan mediumnya bagaimana. Video dan juga audio dan juga gambar lah, foto. Itu saja. Okey. Okey. Terima kasih Tuan Hafiz menjelaskan lagi perbezaan lah kalau saya boleh katakan antara BookTube, Instagram dan BookTok ini. Cuma tadi berkaitan dengan rentetan daripada soalan saya tadi, itu saya dah tengok satu live di BookTube Malaysia. Okay. Dari Jerman masa tu. Oh okey, Dora ya, dengan moderatornya Duri. Dengan moderatornya Dori, betul. Saya tertarik apabila Dora bagi tahu yang budaya di Jerman, diorang rakyat dari Jerman ni memang menjadi satu budaya untuk bawa buku ke mana-mana, membaca buku. Itu satu situasi ataupun satu suasana yang kita impikan dah di Malaysia ni untuk membentuk satu budaya. Dia bukan satu macam kalau sekarang ni, kalau di Malaysia ni siapa bawa buku tu kita nampak macam cool. Siapa yang bawa siapa bawa buku di tempat awam, siapa baca buku di tempat awam, dia ni macam satu spesies yang rare. Ni budak nerd mana yang baca buku dekat restoran ni. Dan dia jadi satu, sebabkan benda tu rare, dia bukan satu budaya berbanding dengan di Jerman lah mungkin yang saya dengar pada tu. Jadi saya nak tanya Tuan Hafiz pada malam ni, kita selaku komuniti buku yang ada sekarang ni, termasuk yang dikendalikan oleh Tuan Hafiz sendiri, mungkin kami di buku, apa lagi yang kita di komuniti-komuniti buku yang ada ni, mungkin termasuklah kami yang kerdil 5 buku ni, yang kita boleh mainkan peranan untuk menyemarakkan lagi budaya supaya
tabiat membaca ni dia bukan sekadar satu seremonial ataupun satu benda yang macam mana nak bagi tahu supaya dia jadi budaya yang mengakar dalam masyarakat. Macam kita, okey, saya bagi contoh. Macam kita buat di Momo Buku, kita akan adalah buat bedah buku, which is saya rasa okeylah kita tolong buat benda tu. Cuma saya rasa dia masih sekadar satu program. Dia masih sekadar satu aktiviti lah. So bila kita buat bedah buku tu, kita rasa okey, kita puas, kita dah buat something. Tapi sebenarnya dia masih belum sampai. Jadi Tuan Hafiz selaku yang terlibat dalam pelbagai lapisan di komuniti buku ni, mungkin ada pandangan apa yang kita patut buat lagi? Apa yang patut kita buat lagi Pertama, saya macam mana saya cakap saya suka nak sebut benda ni dari dulu lagi sampai sekarang, berhenti salahkan pembaca. Kita sebagai komuniti buku kan, kita kadang-kadang kita selalu rasa macam kita dah banyak membaca dan kita dah banyak tahu benda, dan kita mula nak merasakan bahawa orang lain yang tak membaca ini A, B, C dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali, sebagai orang yang berada dalam komuniti sendiri, harus berhenti salahkan pembaca. Berhenti salahkan pembaca ni maksud saya, kalau katalah sebagai penerbit, keluh kesah tentang kenapa buku tak terjual dan sebagainya, keluh kesah kenapa kenapa tak ramai orang baca buku yang ditulis dan sebagainya. Pada saya itu kita berhenti untuk menyalahkan pembaca. Sebab hakikatnya sebenarnya ramai orang ataupun sangat ramai yang sebenarnya membaca buku, cuma mungkin saja tak ramai yang suka nak berkongsi kan. Tak ramai yang suka nak berkongsi. Mungkin masing-masing dia nak menikmati bukunya seadanya sebagai seorang pembaca. Dia bukannya nak berkongsi tentang buku tersebut sama ada di platform YouTube, di platform Instagram, di platform TikTok dan sebagainya. Jadi itu yang pertama yang saya fikir kita sebagai orang-orang yang mencintai buku ini, berhentilah untuk salahkan pembaca-pembaca di luar sana, ataupun berhentilah untuk salahkan orang-orang lain yang tidak membaca. Kerana saya suka juga nak bawa kita punya perbincangan tentang sebenarnya membaca itu sendiri pada saya bukan lagi hanya membaca buku semata-mata, bukan lagi hanya membaca ia dalam bentuk digital semata. Membaca buku ataupun membaca itu sendiri pada saya dah jadi lebih luas tafsirannya pada diri saya sendiri. Kalau sekarang ini saya sedang menonton siaran langsung ini, saya juga sebenarnya sedang membaca. Saya sedang membaca gerak tingkah laku Tuan Fakrul Razi dan anak misalnya. Saya sedang membaca macam mana untuk menjadi seorang ayah dalam masa yang sama mahu menguruskan siaran langsung. Saya sedang membaca itu. Saya sedang membaca respon-respons yang diterima daripada halayak yang sedang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Kalau saya menonton filem, saya sedang membaca filem itu. Apa yang boleh saya dapat intipatinya? Kalau saya mendengar audio siar ataupun saya mendengar audio buku audio, ataupun saya mendengar lagu dan sebagainya, saya membaca kandungan yang diketengahkan. Jadi konsep membaca tu dah jadi lebih luas kepada saya lah. Itu mungkin di peringkat saya lah Tuan. Kalau di peringkat orang lain mungkin ada perbezaan pandangan, silakan, tak ada masalah. Cuma apa lagi yang di peringkat komuniti boleh lakukan? Kalau saya boleh sentuh sikit, macam kami di BookTube misalnya sekarang ini, dalam komuniti untuk kita menggalakkan mereka supaya lebih banyak menghasilkan kandungan supaya boleh sampai kepada halayak pembaca ataupun sampai kepada halayak penonton. Yang pertama sekali, kita sentiasa ada buat setiap minggu kita ada topic of the week Tuan. Jadi kita buat topic of the week ni yang mana dalam grup Telegram tersebut kita akan kongsikan satu topik minggu ini. Okey, semua orang boleh beri pandangan, semua orang boleh berhujah, dan daripada situ mereka boleh kembangkan untuk menjadi kandungan kepada saluran YouTube masing-masing misalnya. Dan kita ada juga membantu rakan-rakan booktuber ini, terutamanya yang baru, untuk lebih lagi belajar bagaimana nak mengendalikan channel masing-masing misalnya. Jadi kita ada How to Booktube dan kita ada Bedah Booktuber. So bedah booktuber ni, Aman Wan akan pilih seorang booktuber setiap bulan. Dia akan tengok, okey, dia akan bedah konten-kontennya macam mana, apa lagi boleh ditambah baik, apa lagi yang perlu dibuat dan sebagainya untuk
booktuber ini lebih majukan diri dia ke depan. How to booktube pula, kita mengajar lagi orang untuk macam mana mereka menjadi seorang booktuber, apa peralatan yang diperlukan misalnya. Jadi itu semua adalah persediaan-persediaan kita di peringkat komuniti untuk membantu booktuber supaya nanti mereka boleh mencapai kepada halayak. Okey. Itu satu. Kalau saya boleh tarik sikit, walaupun saya mewakili Booktube Malaysia, tapi saya tarik sikit apa yang saya buat di MyMove juga dengan rakan-rakan lain di MyMove, Persatuan Gerakan Penulis Malaysia. Di MyMove, kita menggalakkan juga proses penulisan berlaku kepada seorang pembaca itu sendiri. Sebab itu kita wujudkan sekolah penulisan Ramadan. Membaca satu hal, membaca adalah proses input. Tapi apa proses outputnya? Proses outputnya adalah mungkin dengan menulis, mungkin dengan membuat video. Jadi itu adalah proses outputnya. Dia dah membaca, jadi sekarang ini dia harus menuliskan kisah hidupnya. Dia harus membumikan kebijaksanaan tempatan untuk lebih ke depan. Jadi sebab itulah kami menggalakkan mereka menyertai sekolah penulisan Ramadan di bawah MyMove untuk kita gerakkan di peringkat komuniti supaya masyarakat halayak di luar sana boleh terus belajar menulis pula dan seterusnya memberi manfaat seterusnya kepada halayak-halayak yang lebih baru. Jadi itu antaranya yang di peringkat komuniti yang saya fikir boleh dilakukan. Baru-baru ini juga dalam sepanjang tempoh Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia, di bawah My Book Festival, kita ada baca at sekolah, tuan. Baca at sekolah ni kita sediakan, kita pilih sekolah-sekolah tertentu dan kita berikan sumbangan dari sudut buku dan sebagainya, dan kita wujudkan sudut membaca di sekolah tersebut. Jadi kita buat sudut membaca tu dan kita pilih buku-buku yang daripada penerbit-penerbit yang kita yakin kandungannya. Jadi kita sediakan sudut membaca. Cuma sayangnya sekolah tutup buka. Jadi sudut membaca tu mungkin saja belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya lah. InsyaAllah satu hari nanti akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Saya fikir banyak lagi sebenarnya yang boleh dibuat di peringkat komuniti. Malah sebenarnya saya yakin dan pasti zaman ini adalah zaman kolaborasi. Ini mungkin jadi kolaborasi pertama yang boleh dilakukan antara Booktube dan juga Momen Buku misalnya. Jadi kolaborasi antara kelab buku, persatuan-persatuan, organisasi juga sangat-sangat penting untuk memastikan setiap aktiviti itu dapat dijalankan di pelbagai peringkat masyarakat melalui capaian setiap orang kata apa, setiap crowd dia sendiri. Sebab Momen Buku ada crowd dia sendiri, Booktube Malaysia mungkin ada crowd dia sendiri, MyMove ada crowd dia sendiri, persatuan lain ada crowd dia sendiri. Tapi bila buat satu acara yang menggabungkan semua komuniti ini, setiap crowd itu akan terkumpul. Setiap crowd itu akan terkumpul dan ini akan membentuk lagi satu orang kata budaya yang kita harapkan dapat memecahkan lagi lah kelompok-kelompok yang sedia ada supaya dia lebih bersatu. Itu mungkin saya boleh fikirkan buat masa inilah, tuan. Okey, lebih besar. Terima kasih Tuan Hafiz atas pandangan ataupun idea yang Tuan Hafiz terkeluar ke? Okey. Sekejap mungkin Tuan Hafiz ada isu teknikal. Cuma saya terima kasih kepada Tuan Hafiz sebab tadi Tuan Hafiz ada bagi tahu tentang aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh komuniti-komuniti buku lain selain daripada Momen Buku dan juga Malaysia Booktube lah. Saya rasa itu satu usaha yang bersepadu yang dilaksanakan mengikut segmen masing-masing. Macam kalau kami di peringkat Momen Buku, kita ada aktiviti kita di peringkat Booktube ada aktiviti mereka di peringkat. Selamat datang kembali Tuan Hafiz. Maafkan saya tak pasti apa yang berlaku. Tiba-tiba dia terkeluar sebentar tadi. Jadi maafkan saya sekali lagi, tuan, dan juga audiens yang sedang menonton. Okey. Terima kasih Tuan Hafiz sekali lagi. Cuma baik. Saya tadi tertarik apabila Tuan Hafiz ada bagi tahu ada buat sudut membaca di sekolah, baca di at sekolah apa tadi? Baca at sekolah, ya betul. Baca at sekolah. Baca at sekolah. Dia baca, lepas tu dia LIS. Ya. At sekolah macam baca di sekolah lah maksudnya. Ya betul. Mungkin ini idea yang lebih kurang tapi mungkin ada yang dah tahu tapi saya maklumkan kepada mungkin ada reviewers yang pertama kali ke Momen Buku. Kami di Momen Buku juga ada buat aktiviti yang ada buat projek yang kita namakan sebagai Pondok Buku. Projek Pondok Buku ni saya tak tahu teknikal boleh tolong tunjuk gambar ke tak yang kita ada buat sebelum ni. Kita buat satu pondok yang kita namakan sebagai, tak adalah pondok betul macam tempat tunggu bas tu, tapi dia ada kerusi dan ada rak buku di tempat-tempat awam, di taman permainan,
kita ada buat di beberapa, bukan sekolah, macam pra-sekolah, macam tadika macam tu. Beberapa tadika. Saya tak ingat dah berapa yang kita dah buat dah. Dah nampak ada sangat banyak sangat tu. Ke belas-belas, lupa dah. Alhamdulillah banyak tapi tu. dia filosofi di sebalik tu adalah kita nak bawa buku tu ke masyarakat. Okey. Biasanya kalau orang awam ni, dia kalau nak cari buku kena ke perpustakaan, kena beli buku yang diorang memang kalau tak minat buku memang tak lah. Jadi itu antara idea yang lebih kurang, tapi mungkin market kita yang agak berbeza lah. Okey, sebelum saya masuk ke soalan seterusnya, saya rasa saya nak baca beberapa soalan daripada audiens ya. Boleh, tak ada masalah. Okey. Daripada New. Macam mana? Betulkah saya panggil nama ni? New Belka? Betul, New Belka. Soalannya, apa pendapat Tuan Hafiz berkenaan setengah content creator yang hanya mempromosi ataupun menjual buku di platform-platform medsos ini? Masih dikategori sebagai booktuber, bookstagrammer, booktalkers ke? Okey. Dia buat review tapi dia jual macam tu. Baik, okey. Tuan, untuk pengetahuan Tuan, New Belka ni orang Kelantan kat ni? Ya. Boleh main Kelantan apa ni? Ni orang Kelantan ni. Tapi dia buat komen ni dia tak kecek Kelantan lah. Okey, wajar, baik, maafkan saya saja iklan sekejap tadi Okey, saya respons pada soalan New ini. Apa pendapat Tuan Hafiz berkenaan setengah content creator yang hanya mempromosi atau menjual buku di platform-platform media sosial masih dikategori sebagai booktuber, bookstagrammer atau booktalker? Okey, pertama sekali saya tekankan pada awal tadi adalah tentang kandungan yang berkualiti ataupun kandungan yang bermanfaat. Jadi sebagai content creator, sama ada anda booktuber, sama ada anda seorang bookstagrammer ataupun anda booktalker, pada pandangan saya di peringkat awal sekali yang paling utama yang harus kita titik beratkan adalah kandungan yang kita tawarkan, kandungan yang kita berikan kepada khalayak kita. Sebab saya perhati jugalah, saya pernah bereksperimen beberapa kali lah Tuan sebelum ni. Saya pernah bereksperimen beberapa kali Saya cuba nak jadikan media sosial saya sebagai satu papan iklan. Papan iklan ni maksudnya saya hanya letak je poster-poster saya buat live lah. Saya letak lah, saya jual buku sebab kami di Dekat Suat kan. Jadi saya jual juga buku dan sebagainya. Saya letak je. Jadi pada akhirnya saya melihat engagement sangat kurang kerana mereka hanya melihat itu sebagai satu papan iklan. Tetapi berbeza apabila saya mengubah semula grid saya di Instagram ataupun di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Kita ceritakan sebab pada akhirnya dia adalah media sosial. Dia adalah satu platform untuk orang bersosial. Tetapi orang nak bersosial, apakah kandungan yang kita mahu berikan? Kan? Jadi saya ubah balik. Kadang-kadang saya ceritakan tentang hidup saya sikit, kadang-kadang saya ceritakan tentang buku yang saya baca. Maksudnya kita ada penceritaannya kat situ. Ada storytellingnya dalam konten yang kita sediakan. Bermakna itu akan mendapatkan engagement semula dan itu akan membantu kepada orang untuk tidak lagi melihat kita punya platform sebagai platform papan iklan semata-mata. Dan itu yang mungkin saya boleh respon kot sebab sebagai, kena ingat kita adalah content creator. Jadi content, we are not a seller. Kita bukan salesperson. Tak. Tapi boleh jadi. Sebenarnya boleh jadi Tuan. Sebab apa saya cakap boleh jadi? Sebab ada beberapa kali juga konten yang kita buat, yang kita sediakan, kalau konten itu betul-betul mencapai khalayak yang betul, memberi manfaat kepada orangnya, memberi the big why kepada orang tersebut, kenapa dia harus tertarik untuk membeli buku yang kita sedang ulaskan misalnya, ada sebenarnya yang akan tanya, Bang Fiz beli buku ni kat mana ataupun boleh dapatkan buku ni kat mana nampak tak? Sebab itu saya kata tadi, kandungannya dulu. Bukan hanya hard sell menjual semata-mata. So pada saya akan lihat, saya sebenarnya kalau saya sendiri Tuan secara peribadi, kalau saya pergi ke YouTube ke ataupun dan sebagainya kan, saya akan tengok dulu apa sebenarnya yang dia nak tawarkan kat aku dari segi kandungannya. Kan? Saya akan tengok, dia bercerita tentang buku ni, apa manfaat dia dapat berbuku ni, apa yang bestnya tentang buku ni. Barulah kalau hujung-hujung tu nanti dia nak jadi affiliate ke kan, dia nak promo buku tersebut dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Kalau kita berminat, kita boleh klik link terus. Itu yang mungkin saya boleh respon sikit lah. Saya tak dengar suara Tuan. Mute. Tadi anak datang, so kena mute. Oh, okay. Okay.
bapak 3 orang anak ni macam ni lah lepas seorang-seorang. Tak apa. Faham. Sebenarnya dia turut komuniti booktuber, bookstagrammer dan booktalker ni sebenarnya turut membantu jualan dan industri buku lah. Betul. Secara tak langsung memang betul. Sebab dalam salah satu webinar yang kami kenalikan sebelum ni, kami cakap juga dalam masa sama, kita sebagai content creator, kita adalah pegawai pemasaran sebenarnya. And booktuber sebenarnya adalah salah seorang pegawai pemasaran dalam industri perbukuan sendiri. Yang mana kalau itu sebab saya katakan tadi tuan dari awalnya tadi, ada penerbit-penerbit yang sudah mula nampak potensi tersebut. Jadi mereka bersedia instead of bagi cost marketing untuk buat katalah mungkin nak buat iklan dan sebagainya lebih costly kan, lebih banyak costnya. Jadi mereka hanya asingkan, contohlah mereka asingkan 100 buah buku untuk diberikan kepada bookfluencer. Kan, bookfluencer tak kisahlah booktube ke, saya dah guna istilah bookfluencer lah ni sebab ada booktube, bookstagrammer, booktalker ni saya anggap bookfluencer je semua kan. Nak sebut pempengaruh, kalau dalam Melayunya pempengaruh buku. Jadi pempengaruh buku ini tak kisahlah di platform mana sekalipun, ada penerbit yang dah mula bersedia untuk mengasingkan satu jumlah buku tertentu untuk mereka akan berikan kepada pempengaruh buku ini untuk mereka buat review dan sebagainya. Dan juga ada yang dah mengasingkan duit siap-siap. Sebab kadang-kadang ada pempengaruh buku ni yang ada paid review, dia bukan hanya nak naskah ikhlas je, dia nak ada sedikit bayaran. Sebab usaha untuk kita buat video tuan, bukan hanya Ailio semua mata. Jadi dia ada banyak usaha di sebaliknya. Nak rakam satu hal, prop yang kita guna untuk live malam ni kan, mic lah, lighting lah, apa semua, itu semua adalah kos yang dikeluarkan ataupun pelaburan yang dibuat oleh seorang pempengaruh buku juga. Jadi itu memainkan peranan yang besar untuk dia bersama dan pada akhirnya akan mendapatkan balik pulangan daripada situ lah, insyaAllah. Okey. Tuan Hafiz sebut macam tu tadi, saya teringat kata-kata hikmah dari filem The Dark Knight, The Joker. Alright. Dia kata, if you are good at something, don't do it for free. Yeah. Betul. Okey, ada orang tanya. Jadi Pak D, Muhammad Rozaidi dari Book Surgeon. Bagaimana pula di Blogspot? Ada tak book, apa namanya? Apa yang ada? Ada tak? Ada apa? Kan, saya tanya balik ni, ada apa ni? Apa yang ada kan? Kalau nak kata apa, bookpot tiba kan? Book blog kan? Book blogger. Okey, kalau nak kata community blogger memang ada. Memang ada community blogger tuan. Saya Allah Akbar, cerita pasal Blogspot ni sangat lama tuan. Saya dulu pun aktif juga di Blogspot, memang sangat lama dengan community blogger juga. Kita blog adalah padang latihan saya menulis satu ketika dahulu. Senang ceritanya. Dan ramai rakan-rakan penulis juga yang menjadikan maaf saya tuan, apa dia? Apa? Teruskan. Tuan Hafiz teruskan. Okey, ramai dalam kalangan penulis juga yang menjadikan blog sebagai padang latihan mereka, dan saya banyak mengikuti blogger-blogger awal-awal dulu untuk mereka belajar menulis, untuk mengikuti perkembangan penulisan mereka, dan di situ sebenarnya ruang untuk mereka juga bercerita tentang pembacaan, bercerita tentang penulisan, bercerita tentang dunia buku yang mereka gulati dan juga mereka cintai. Jadi kalau nak jawab sikit tentang Pak D punya soalan ni tadi, ada community blogger, cuma tak pasti community blogger yang khas untuk buku tu ada ke tak. Itu saya tak pastilah. Mungkin Pak D boleh meneroka satu baru. Betul. Apa tadi saya nak komen something, tak ingat dah. Tak apa, kita ada banyak lagi soalan. Okey, saya rasa kita kena kenapa banyak sangat soalan ni? Kenapa banyak sangat soalan ni? Boleh tak ada soalan ni? Tak ada lah, saya gurau. Allah Akbar, saya gurau je, tak ada, boleh. Okey. Boleh. Saya tak ada masalah nak extend masa. Saya tak tahu sama ada audience masih lagi bertahan, sanggup bertahan ke tak je ni. Okey, daripada Muhsin Iltizam, salam ta'aruf. Soalan saya, apa bezanya postmortem buku dengan ibarah dari isi kandungan buku? Mana lebih menarik anak muda? Mungkin maksudnya ibrah. Ibrah ke? Saya faham ibrah lah. Saya tak tahu kalau ibarah. Maafkan saya tak ada dalam kamus kepala saya sekarang ni, tak ada perkataan ibarah. Kalau betul ibrah, insyaAllah. Mana lebih menarik anak muda? Baik, terima kasih Tuan Muhsin.
apa bezanya postmortem buku dengan ibrah dari isi kandungan buku? Okey. Ini setakat apa yang saya faham ya tuan. Kalau betulkan saya kalau saya salah, tuan boleh sambung komen semula balik. Pertama sekali, bila mengulas buku, bila buat resensi buku di saluran YouTube ataupun di mana-mana platform yang anda pilih, ada orang yang mungkin dia menceritakan buku tersebut dengan sangat terperinci, dengan sangat detail, dengan sangat teknikal. Ada orang yang akan memang bedah betul-betul buku tu habis-habisan. Dan itu akan mendapatkan satu sisi pandang kepada seorang pembaca dan juga kepada seorang penonton. Okey, buku ni tentang apa secara keseluruhannya. Tetapi ada juga mungkin orang yang akan buat video yang hanya mengambil isi penting ataupun pengajaran yang dia dapat dan refleksi dirinya sendiri dan dia kongsikan. Jadi itu juga boleh menjadi satu sisi lain kepada penonton dan juga kepada pembaca untuk hanya melihat satu sisi pengajaran yang boleh diambil sajalah. Itu yang saya faham setakat ni. Mana kata okey, kalau katalah contoh saya ambil ini buku yang saya tengah baca sekarang ni. Ini buku yang saya tengah baca sekarang ni Jadi buku ni misalnya kalau katalah saya nak cerita pengajaran yang saya boleh ambil daripada buku ni, salah satunya adalah saya menjadi lebih sangat menghargai setiap titis kopi yang ada di cawan saya. Kalau tertumpah tu saya rasa macam galat sangat kan, sebab banyaklah cerita-cerita di belakang tabir tentang industri kopi dan sebagainya yang membuatkan perhambaan dan sebagainya, membuatkan kita rasa macam setitis kopi tu sangat bernilai untuk dia ditumpahkan. Itu mungkin pengajaran yang saya boleh ambil, tapi itu mungkin seringkas-ringkasnya. Tetapi kalau katalah saya cerita lagi secara detail, kita bedah buku ni, dia hardcover, bau kertas pun sedap, lepas tu font cantik, macam-macam lagi lah, ada gambar macam ni dan sebagainya yang menarik perhatian secara detailnya lebih lagi, mungkin itu akan juga menarik perhatian orang untuk membeli buku tersebut juga. Jadi itu yang mungkin saya boleh komen sikit lah untuk perbezaan antara bedah buku betul-betul ataupun dengan hanya berkongsi tentang ibrah ataupun pengajaran yang dia boleh dapat daripada setiap bacaan itu. Itu mungkin sedikit yang mungkin saya boleh respon tuan. Okey. Terima kasih Tuan Hafiz. Saya rasa dalam mengupas buku pun ada pelbagai metod dan mazhab tertentu lah. Mazhab. Okey. Ada cara tersendiri. Jadi itu juga tertakluk dan juga bergantung kepada individu. Saya tak tahu sama ada di sana ada kaedah yang telah didisiplinkan. Itu kalau nak tahu kena join Persatuan Buktiuk Malaysia lah. Diorang ada usrah diorang kot. Boy, tak ada. Kita tak ada. Yang saya sebut tadi yang how to buktiuk ke bedah buktiuk semua tu hanyalah perkongsian yang boleh dimanfaatkan oleh setiap ahli supaya mereka boleh buat konten masing-masing. Kita tak ada satu garis panduan tetap yang kata okey, kalau nak review buku begini caranya. Kalau nak buat buku konten lain kan, book haul ke apa semua, pakai unboxing ke semua, macam ni caranya. Tak ada. Kita tak ada ketetapan tersebut tuan. Yang paling utama yang kita nak pentingkan ataupun kita nak tekankan kepada setiap ahli ataupun kepada setiap booktuber adalah macam mana mereka mahu menyampaikannya dengan lebih baik dari segi visualnya, dari segi audionya, dari segi kandungannya sendiri. Itu yang paling utama kita tekankan, bukan dalam bentuk garis panduannya sendiri. Sebab setiap orang definitely akan ada dia punya own perception kan tentang buku yang dibaca, apa yang dia dapat dan sebagainya. Tapi mungkin adalah sedikit, kalau saya ada buku yang contohnya buku yang diterbitkan oleh ITBM dan sebagainya berkaitan dengan ulasan buku. Jadi saya baca kat situ, macam ni cara nak mengulas buku. Mungkin itu sebagai garis panduan asas yang kita boleh pegang, tetapi selebihnya adalah daya kreativiti si penyampai itu sendiri. Itu yang paling utama. Okey, betul. Ianya satu seni. Bila seni ni setiap orang ada cara tersendiri. Okey. Soalan seterusnya juga daripada New. Kita baca kat Kelantan lah. Demo aktif sangat ni. Demo kena bagai. Wajar kodok kalau pembaca berkongsi konten yang sama di semua platform medsos ini. Maksudnya style yang sama je ke semua platform. Okey. Sambil jawab New punya soalan ni, saya nak tanya satu. Kalau orang tu dia berkongsi buku di Facebook je, macam mana? Ada apa nama dia? Bookface. Facebooker. Tak adalah. Okey. Kalau di Facebook saja,
saya anggap dia sebagai Facebooker lah kot, kalau boleh kita gunakan istilah tu. Tetapi sebenarnya yang paling utama seperti yang awal ni saya sebutkan tadi, tak kisahlah platformnya di mana, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Yang paling utama objektifnya ataupun matlamat utama setiap seorang individu ni adalah mahu menyampaikan bahan bacaan mereka pada halayak dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya daripada setiap perkongsian tersebut. Itu yang saya fikir menjadi ruang yang paling utama yang harus kita tekankan. Platform itu saja bergantung kepada keselesaan masing-masing. Kalau tuan selesa di Facebook, silakan, tak ada masalah. Saya ada, kalau saya buka data media sosial saya sendiri, di Facebook saya akan ada crowd yang berbeza. Perkongsian saya yang begini akan mendapat lebih banyak reach berbanding perkongsian yang begini di Instagram, perkongsian begini di Twitter, perkongsian begini di TikTok. Jadi setiap platform tu ada perbezaan crowdnya yang pasti. Jadi itu membuatkan gamenya juga berbeza, algoritmanya juga berbeza kan. Okey, jadi untuk jawab soalan New Belka ni tadi, nak jawab ikut Kelantan, saya tak pandai sangat lah tuan. Saya minta maaf New. Okey. Tapi kalau platform menggunakan konten yang sama di pelbagai platform, saya sebenarnya tak ada isu sangat tentang hal ni, sebab kadang-kadang konten yang sama akan membuatkan kita cuba nak tengok crowd yang berbeza macam mana penerimaannya. Kan? Sebab saya pernah cuba buat eksperimen yang sama. Contohnya saya dah edit video ni dan saya letak dekat TikTok, saya letak dekat Instagram Story, saya letak dekat Instagram Reels, lepas tu saya letak kat Facebook. Kan? Crowdnya berbeza, responsnya berbeza yang saya dapat. Jadi itu mungkin di peringkat awal kalau nak lihat. Tapi sekarang ni saya tengah cuba lagi. Baru-baru ni saya cuba video yang sama, tapi saya gunakan kalau di TikTok dia ada dia punya filter dia lah, dia ada lagu dia sendiri dan sebagainya. So saya gunakan yang sedia ada di TikTok punya filter dan juga lagu. Kalau di Reels Instagram saya guna yang filter dan juga lagu yang disediakan di Instagram. Maknanya tak guna original yang editing punya video yang saya buat tu di semua platform, tetapi saya gunakan filter ataupun lagu yang ada dekat TikTok untuk video yang sama. Saya gunakan lagu yang ada dan juga filter yang ada di Instagram untuk video yang sama, dan saya gunakan video yang sama dengan lagu yang lain di Facebook, dan saya lihat capaiannya juga berbeza. Jadi again, pada saya mungkin dari segi kreativiti kot New, kalau nak jawab lebih adalah dari segi kreativiti, macam mana kita nak pakaikan di setiap platform ini untuk mencapai halayak yang berbeza. Cuma kalau mungkin saya boleh tambah sikit lagi, kalaulah kita boleh lebih kreatif dan kalau lebih rajin sikit, sebab kalau kat TikTok mungkin 1 minit je videonya misalnya, ataupun paling lama pun 3 minit. Jadi buatlah video seringkas yang mungkin. Okey, ini untuk TikTok. Buatlah video yang seringkas yang mungkin, ini untuk Instagram, ataupun Instagram fokus untuk ambil gambar je. Misalnya, silakan, tak ada masalah. Di Facebook pun juga boleh gunakan, di Twitter pun boleh juga gunakan. Itu yang mungkin saya boleh respon kot tuan. Tapi saya tak ada, secara asasnya saya tak ada masalah untuk menggunakan konten yang sama, cuma lebih kena kreatif lah untuk menjadikannya bukan nampak seperti, sebab kadang-kadang kan tuan kan, saya nampak, saya perasan dia dah up dekat TikTok, jadi video tu dah ada yang TikTok punya, kat ujung tu dia ada yang TikTok punya watermark tu kan. So tiba-tiba dia up yang video yang dah ada TikTok watermark tu dekat Instagram, dekat Facebook kan. So itu yang jadi mungkin New kata tu konten yang sama dekat pelbagai platform tu. Itu mungkin pada saya agak kurang sikit lah, walaupun saya pernah buat sebelum ni. Tapi pada saya agak kurang sikit lah kan. Tuan Hafiz ni dah macam-macam dah dia eksperimen ni. Dia cuba benda ni. Belajar kan. Explore. Ada satu soalan lagi saya nak baca. Terima kasih di atas je. Mungkin dah terjawab kot dari soalan New tadi. Siti Fatana Syafi'i, adakah Kelab Momen Buku dan Persatuan Buku Malaysia bakal membuat apa-apa kolaborasi pada masa akan datang? Macam mana ni Tuan Hafiz? InsyaAllah ada, insyaAllah Ana kan. Macam yang saya sebutkan tadi, kolaborasi, ini zaman kolaborasi juga, zaman bekerjasama, jadi itu sangat penting. Dan awal tadi juga saya dah ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Momen Buku kerana reach out dan sudi untuk mengundang kita bekerjasama untuk bersiaran langsung pada malam ini. Dan ini saya fikir bukan hanya terhenti di satu siri saja, mungkin boleh jadi perbincangan-perbincangan seterusnya di masa akan datang, kita tak tahu. Macam yang saya sebutkan tadi juga, mungkin ada acara-acara yang kita dapat lakukan bersama-sama dengan pelbagai lagi persatuan, organisasi dan sebagainya, mungkin juga. So itu mungkin akan berlaku lah insyaAllah. Itu kalau saya jawab di pihak Booktube lah. Kalau di pihak Moment itu saya tak pasti, mungkin kena tanya Tuan Fakrul Razi sendiri.
Oh, kita kalau sudi bekerjasama, kecil tapak tangan, kita ambil lori pasir 8 tan, kita tadahkan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita masih ada beberapa soalan, tapi saya rasa kita tak sempat untuk memaparkan dan menjawab semua persoalan. Boleh, Jadi insyaAllah. saya sendiri pun ada masih ada beberapa persoalan yang saya masih belum ajukan kepada Tuan Hafiz. Cuma saya rasa kita sudah 10.30 lebih di sini. Kita rasa mungkin kita sudah tidak boleh untuk melanjutkan. Saya tengok pun mungkin dah ada yang dah lewat dan sebagainya. Saya rasa mungkin kita akan jemput sekali lagi. Mungkin boleh ke Tuan Hafiz next time kita bincang tajuk lain pula? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh saja. Okay. Kalau tuan nak sambungkan sikit lagi pun boleh. Ikutlah, bergantung kepada tuan sebagai tuan rumah dan juga audiens macam mana. Saya okey. Saya memang masih lagi terbuka untuk perbincangan, tak ada masalah. Okey. Last question sebelum soalan last. Last question sebelum soalan last. Macam ni. Okey. Ini soalan yang saya cuba nak explore benda ni lebih detail, tapi tak apalah. Kita bagi dulu, kita jawab. Mungkin Tuan Hafiz boleh bagi sudut pandang yang mendalam lah. Bila kita sebut tentang Bookstagram, ini adalah tentang mengupas buku ataupun mengulas buku. Dan bila kita sebut tentang kupas buku, ulas buku ni, kita akan bercakap tentang kualiti buku, kualiti kandungan buku. Dan dia berkait dengan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbitan-penerbitan semasa lah. Jadi ada orang bagi tahu kalau berkaitan dengan kandungan buku ni, ada pandangan yang menyatakan, saya dengar benda ni dari YouTube channel jugalah, tapi bukan YouTube Malaysia, channel lain. Dia juga seorang player dalam pemain dalam industri buku. Dia dah bekerja dengan beberapa syarikat buku. Dia kata antara rahsia kejayaan penerbit buku dalam satu masa tu adalah kerana mereka, penerbit buku tu bijak dalam buat research ataupun buat kajian terhadap kehendak pasaran. Maksudnya sekarang ni pasaran suka konten ni. So syarikat tu buatlah konten, menerbitkan buku banyak dalam genre tersebut ataupun konten tersebut. Tapi ada juga, ini refute daripada orang lain yang mendakwa bahawa buku ni dia tak boleh ikut pasaran. Tapi buku itulah yang kena membentuk pasaran, membentuk corak pembaca dan corak pasaran. Jadi saya tengok benda ni ada isu dari sudut populis atau mengejar populariti dan mengejar sales untuk buku tersebut. Dan ada sudut lain yang mementingkan kualiti buku berbanding dengan populis, langkah-langkah yang agak populis lah. Jadi dibentuk sedikit polariti dalam pembaca. Jadi apa pandangan Tuan Hafiz terhadap situasi macam ni? Maksudnya ada perbezaan bahan bacaan dan pasaran ni. Baik. Okey, ini mungkin ayat yang agak klise yang pernah dengar banyak kali lah, yang mana setiap buku akan sampai kepada setiap pembacanya. Setiap buku akan sampai kepada pemiliknya dengan tepat. Saya tak pernah how to say this, saya tak katalah saya tak pernah melihat bahawa untuk menerbitkan buku ini hanya mengikut trend ataupun mengikut kepada kehendak ataupun acuan daripada khalayak semata-mata. Sebab again, sebagai pembangun perniagaan, sebagai businessman misalnya, kepada penerbit-penerbit ini, jadi mereka pastinya harus melihat juga situasi-situasi bagaimana harus melihat survival, misalnya bagaimana mahu meneruskan perniagaan dengan mencapai satu sasaran tertentu dalam jualan dan sebagainya. Jadi pastinya nak tak nak kena ada buku-buku yang boleh mereka target sebagai ini buku yang boleh buat jualan punya. Jadi disebabkan itu, nak tak nak mungkin akan ada juga sedikit kompromi di sana sini untuk ada menerbitkan buku-buku yang masih lagi mengekalkan gaya rumah penerbitan tersebut, tetapi ada sedikitlah mungkin diselit-selitkan nilai-nilai yang boleh menjual itu tadi. Tetapi ada juga setiap rumah penerbitan, dia masih lagi, saya percaya setiap rumah penerbitan ada dua situasi ni ataupun dua kategori ni tuan. Yang mana satu yang memang dia tahu ini memang nak ikut pasaran, satu lagi inilah gaya rumah penerbitan aku. Jadi inilah yang memang prinsip yang aku nak bawa daripada awal dulu contohnya. Jadi
Pasti ada. Sebab saya kenal memang ada beberapa rakan-rakan penerbit saya sendiri, memang ada yang mereka menerbitkan buku yang begini untuk mendapatkan jualan, mencapai halayak yang lebih besar. Tetapi dalam masa sama, mereka masih lagi menerbitkan buku-buku yang mereka yakin itulah sebenarnya yang mereka betul-betul nak ketengahkan. Tetapi dalam masa sama, kita kena ingat fasa pembacaan ni berbeza tuan. Maksud saya, setiap seorang ada fasa membacanya. Kalau mungkin dahulu, saya lihat situasi ini juga kalau dulu mungkin kalau saya pergi terlibat dengan cara-cara perbukuan di mana-mana lah, sama ada yang dibuat oleh kalau istilah orang dulu kata apa, indie dengan mainstream dan sebagainya kan. Saya tak suka nak melabelkan indie, mainstream dan sebagainya, tapi maksudnya kalau saya pergi ke setiap acara-acara yang sebegini, acara-acara buku begini, kita akan lihat bahawa permintaan itu ada untuk kelompok buku yang begini misalnya. Tapi kelompok buku yang begini tak ada permintaannya. Tetapi kenapa mereka masih ada kat situ? Kenapa mereka masih lagi menerbitkan buku mereka? Tetapi bila saya lihat pula beberapa tahun selepas itu, kelompok yang tadi yang pergi membeli buku-buku yang di sini sudah beralih ke membeli buku yang di sini pula. Itu fasa pembaca tadi yang saya katakan. Maksudnya mungkin dia rasa waktu itu buku yang dalam kelompok ini, yang diterbitkan oleh kelompok ini, mereka rasa macam itulah yang mahu mereka baca. Tapi bila dah beralih usia dah makin berusia dan sebagainya, mereka rasa okey, pembacaan dah berubah, mereka mahu mencari yang lebih menggugah pemikiran misalnya. Jadi mereka beralih ke penerbit-penerbit yang begini juga. Jadi sebab itu saya cakap setiap pembaca, atau maafkan saya, setiap buku akan ada pembacanya, akan sampai kepada orang yang tepat kalau betul caranya yang dilakukan, insya-Allah. Cuma kalau boleh saya tambah tuan sikit lagi berkenaan dengan kualiti ataupun populariti ni, saya sebenarnya gusar nak sebutkan benda ni, tapi tak apalah, saya sebutkan je lah. Kalau kami sendiri misalnya tuan di Legacy Art, kita tak pernah ada satu perasaan untuk mewujudkan buku-buku yang betul-betul mengikut permintaan ataupun mengikut trend semasa. Kan? Sebab daripada awal dahulu sehinggalah sekarang, buku-buku yang diterbitkan di Legacy Art misalnya, kita memang akan ada, kita dah tahu dah, okey, ini adalah yang kita nak, ini adalah kritik sosial ataupun sastra kontemporari ataupun apa sajalah yang orang nak cakapkan, tapi ini adalah gaya yang kita mahu ketengahkan, inilah adalah gaya yang kita mahu bawakan. Cuma kalau katalah contoh, ini yang tadi saya sebutkan pasal zin tadi tuan, ini mungkin kita akan sembang di lain waktu jugalah, tapi saya sentuh sikit je. Apabila kami pergi ke bengkel-bengkel di sekolah, di universiti dan sebagainya, ataupun kadang-kadang kita terlibat dengan pelbagai acara perbukuan tadi, dari segi jualan buku agak sedikit tak memberangsangkan. Sebab tadi saya katakan, sebab dia nampak, mungkin orang kata nampak sastra, jadi konotasi sastra itu sendiri sudah nampak sangat berat misalnya kan. Jadi orang akan nampak macam, oh ini sastra sangat ni kan, ni tak boleh ni kan. Contohlah saya bukan nak melabel apa-apa, tapi di situ maksudnya. Dan saya lihat, okey, lepas tu ada satu lagi sisi lain yang orang memang nak tahu, orang memang nak baca bahan bacaan yang berkualiti, yang bagus, yang sastra ni tadi misalnya, tetapi mereka tak berkemampuan. Jadi apa yang kita buat? Okey, kita cari alternatif lain. Jadi kita terbitkan zin dan kita jual dengan harga yang lebih murah, supaya adik-adik yang mengikuti bengkel penulisan, mereka masih lagi dapat menikmati bahan bacaan yang baik, yang bagus, yang berkualiti ini dengan kos yang mereka mampu. Sebab zin kami dulu banyaknya tuan, kita jual bawah RM10 kan. Sebabnya dulu kita pernah pergi ke sekolah, lepas tu ada 2-3 orang pelajar ni kongsi sesama sendiri untuk beli buku tersebut. Kita rasa macam kau kongsi ni bila kau akan dapat baca sebenarnya kan. Sebab nanti entah giliran tu sampai ke tak dekat dia misalnya. Ada yang sampai tahap yang saya pernah pergi buat bengkel ni tuan, ada adik seorang ni, dia salin cerpen yang ada dalam buku tu, dia salin. Sebab dia kata nanti dia takut dia tak sempat nak baca dan dia tak mampu nak beli. Dia salin tuan. Bila dia salin tu, luluh hati. Memang lepas tu saya bagilah kat dia kan. Cuma maksudnya strategi tu dia dah dapat. Yalah, strategi dia dapat mungkin satu hal lah. Tapi usaha dia untuk menyalin, kesungguhan dia untuk menyalin cerpen tersebut untuk mendapatkan bahan bacaan, dan kita rasa itu adalah satu benda yang okey, now kita kena cari alternatif. Itu yang saya kata tadi, kreativiti kepada setiap penerbit itu berbeza. Perhargaannya bagaimana mereka menghargai crowd mereka, audiens mereka juga berbeza. Jadi kualiti, populariti takkan dapat lari. Ini soalan yang memang dah 18
berpuluh-puluh tahun kita akan mendengar berkurun-kurun lamanya, tetapi pada akhirnya juga daripada awal tadi saya sebutkan tentang kandungan. Tak kisahlah harganya macam mana sekalipun, yang penting kalau kandungannya baik, kandungannya bagus, kandungannya betul-betul bermanfaat kepada halayak, silakan. Kita yakin dengan kandungan tersebut, kita berikan kepada halayak yang sepatutnya. Kita berikan kepada halayak yang akan menghargai kandungan yang kita sediakan semula. Okey, terima kasih banyak Tuan Hafiz. Bila Tuan Hafiz sebut tentang zin dan bawa ke sekolah tu, saya pun teringat zaman-zaman sekolah kita dulu kan. Kita macam saya rasa saya belajar membaca, dididik membaca dengan baca komik dulu. Zaman-zaman kecil. Masa kecil komik-komik Dragon Ball, Alam Perwira, Pedang Setiawan, saya tak tahu Tuan Hafiz baca ke tak zaman dulu. Sama. Kita kan lebih kurang sebaya kan. Saya rasa komik-komik itu membentuk minat juga, menyumbang juga kepada minat saya untuk membaca. Betul. Sampai hari ini baca komik lagi. Betul. Sama. Dan betul, dia mendapati apa yang Tuan Hafiz bagi tahu tadi, setiap buku itu akan sampai ke pembacanya. Maka pada saya pun benda ni adalah diskusi yang tak ada akhirnya. Jadi yang penting adalah kita nak lebih ramai orang membaca. Kita nak menyemarakkan lagi budaya membaca, dan kita nak, kalau boleh, kita nak semakin ramai orang yang sebelum ni tak berapa suka baca buku supaya boleh baca buku. Dan insyaAllah as the time goes, dia akan lebih berkembanglah dari sudut bahan bacaannya, insyaAllah. Okey, saya rasa saya sudah sampai ke penghujungnya. Jadi saya ada soalan terakhir untuk Tuan Hafiz. Tapi sebelum tu mungkin saya bacalah raikan komen-komen daripada peserta sikit. Ini daripada Harold. Tapi terima kasih pada pemudah bicara dan pembicara. Buku itu bahan bacaan berharga yang dinukilkan oleh manusia yang hidup. Dibaca oleh orang yang hidup dan punca rezeki kepada manusia yang hidup dan berjiwa. Saya kena pause kejap. Dia macam agak deep nak masuk ni. Terima kasih. Terima kasih Tuan Harold. Tuan Harold. Terima kasih banyak. Ni daripada Siti Fatanah. Mungkin dari kalangan YouTuber, kami di YouTuber hanya diberikan ilmu dan cara, bergantung pada individu tersebut untuk mengamalkannya ataupun tidak. Ya, betul. Terima kasih Ana. Daripada Siti Fatanah. Dan ini Seleh. Terima kasih. Sanggup bertahan selagi soalan tak dapat jawapan? Dia ada soalan ke? Okey, sanggup bertahan selagi soalan tak dapat jawapan. Mungkin dah dapat kot jawapan ni. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, insyaAllah. Okey, last kali. Ni tak ada apalah rumusan daripada Tuan Hafiz. Harapan terhadap kita, komuniti buku, apa lagi kita boleh buat untuk menyemarakkan lagi budaya buku di Malaysia. Okey, harapan Tuan Hafiz. Kalau katalah sebagai penggiat industri buku, saya harap semua orang, again saya cakapkan yang awal tadi, saya harap semua orang berhenti untuk salahkan pembaca, teruskan menyuburkan nilai-nilai yang kita baca dalam buku itu untuk disampaikan kepada halayak yang sebaiknya. Itu yang paling utama. Yang keduanya adalah, kalau untuk dalam komuniti sendiri, saya harapkan supaya ada jalinan kerjasama yang dapat dilakukan oleh setiap komuniti. Walaupun mungkin kita nampak di peringkat awal ni macam terpecah-pecah lah, sebab kita punya circle yang berbeza seperti yang Tuan Fakrul Razi sebutkan tadi tu. Ada orang mungkin dia dalam kelab momen buku misalnya, ada orang dalam Persatuan Buku Malaysia, ada orang dalam sana sinilah. Tetapi pada akhirnya, kalau semua ini adalah atas dasar cintakan buku misalnya, jadi mungkin ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap persatuan ini ataupun setiap organisasi ini untuk pada akhirnya memberi satu jalinan kerjasama yang panjang untuk menggerakkan lagi industri perbukuan. Sebab macam mana Tuan, saya sebenarnya macam inilah. Kalau katalah contoh, kalau kita nak anggap industri perbukuan ini hanya digerakkan oleh persatuan-persatuan yang saya sebutkan di peringkat awal tadi kan, kalau kita hanya bergantung harap kepada persatuan-persatuan ataupun penerbit-penerbit ataupun organisasi-organisasi yang lebih besar untuk menggerakkannya, pada saya itu adalah satu hal yang sangat merugikan lah. Sebab di peringkat persatuan yang lebih besar ataupun di peringkat yang lebih tinggi, mungkin mereka ada permainan ataupun perancangannya sendiri. Tetapi kita yang di peringkat yang lebih kecil ini juga yang menggerakkannya dalam kelompok marahan seperti kita ini juga harus bersatu hati, harus menggerakkannya bersama-sama. Jadi itu yang lebih utama yang saya harapkan akan berlaku. Tidak lagi hanya melihat situasi ataupun hanya menunggu ataupun hanya merintih semata-mata, oh aku tak ada dapat bantuan inilah, aku tak ada dapat bantuan itulah, aku tak ada tak boleh nak buat inilah, aku tak boleh nak buat itulah dan sebagainya. Tidak lagi hanya merintih semata-mata, tetapi harus menggerakkannya bersama-sama.
daripada semua pihak. Itu yang paling saya harapkan sekarang ni berlaku lah. Itu Tuan. Okey, terima kasih banyak Tuan Hafiz. Sekali lagi kami dari pihak Membawa Buku ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Hafiz Latif, Presiden Buku Cik Malaysia atas kesudian untuk bersama kita pada malam ni. Terima kasih semua viewers yang masih kekal sehingga akhir. Terima kasih kepada yang bertanya soalan, terima kasih yang meninggalkan komen, terima kasih semua. Saya dari peringkat Membawa Buku mohon maaf atas segala kekurangan. Harapan kami adalah tidak ada lain, kita nak komuniti buku ataupun kita inginkan budaya buku di Malaysia ini semakin mengakar, semakin baik, semakin padu, semakin sebarak dan sebagainya. Kita macam Tuan Rafi bagi tahu, saya pun dah bagi tahu tadi, kita di komuniti yang berbeza, tapi kita laksanakan kerja masing-masing. Kita menuju matlamat yang sama tapi dengan gerak kerja yang berbeza. Pada akhirnya kita ingin membina sebuah masyarakat Malaysia yang lebih baik dan kita ingin menjadikan Malaysia ini satu negara yang dikenali sebagai negara yang hidup dengan budaya bukunya, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih semua. Terima kasih juga. Itu saja untuk malam ni. Baik. Ya, kita akhirilah sesi untuk malam ni dengan saya Fakhrul Razi Yahya daripada Membawa Buku. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.